Bismillahirrahmanirrahim kepada semua peserta. Welcome back to sesi yang ke-6 pada hari ini, Dr. Arif. Sesi yang ke-6 kan? Sesi ke-6. Kita bersama-sama pada hari ini. Sesi yang ke-6. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Arif untuk penceritaan digital ala studio profesional di Delima dengan iMovie. Dan kita bersama dengan Dr. Azwin Rahim daripada UMP. Dia merupakan seorang Apple teacher dan telah banyak membuat perkongsian berkenaan iMovie. Do you hear me, Dr. Arif? Ya. Boleh dengar? Okey. Boleh. Saya teruskan. Okey, saya teruskan dengan satu device sajalah. Saya minta maaf bagi pihak saya kepada semua peserta. Alright. So malam ini kita akan teruskan dengan Bengkel Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR dengan Apple Professional Learning di Delima. Dan sebelum kita teruskan bengkel kita ni, saya rasa lebih baik kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Okey. Amin rabbil alamin. Oleh itu sebelum kita meneruskan sesi kita pada malam ini, izinkan saya membacakan adab dan tata cara webinar bagi bengkel kita lah. So antaranya adalah kita akan sesi bengkel atas talian ini akan dirakam dan bersiaran langsung di FB Live. Sementara ini kita ada technical issue sedikit dan insyaAllah as Dr. Arif start nanti kita akan teruskan check out lah with the technical issue and kita akan pastikan FB Live kita dapat bersiaran secara langsung. Dan kita mengharapkan kerjasama para peserta untuk memastikan mikrofon penonton dalam mod senyap sepanjang sesi dan kita minta supaya jangan unmute yourself. Sekiranya ada apa-apa persoalan sila gunakan ruangan chat kerana kita tidak mahu trainer kita terganggu apabila konsentrasi apabila soalan ditanyakan, melainkan nanti moderator akan pick up the question dan tanya in between lah. So jangan risau, anda boleh, para guru dan para peserta masih boleh menaip soalan di ruangan chat dan at the same time pada penghujung nanti kita akan buka juga sesi soal jawab lah pada penghujung sesi. Jadi jangan risau. Kemudian kita mengharapkan jasa baik para peserta supaya tidak menggunakan perkongsian skrin ketika penceramah sedang menjalankan bengkel dan kita akan memberikan pautan kehadiran pada akhir sesi nanti. Jadi harap bersabar dan bersama dengan kita sehingga ke penghujung bengkel ini dan kita akan berikan link-link yang diperlukan di ruangan chat dan juga kita akan paparkan di skrin, di perkongsian skrin ya. Okey, so kita telah bermula Bengkel Inovasi Pengajaran Pembelajaran di Rumah PDPR ini dengan Apple Professional Learning di Delima telah bermula pada 25 November dan kini pada hari yang ke-6 iaitu 30 November semalam kita bersama dengan Teacher K, Cikgu K tentang pengajaran aktif menggunakan kesan video beranimasi di Clips dan sebelum itu of course kita ada animation, kita ada augmented reality, GarageBand dan pedagogi PDPR dan hari ini kita bersama dengan Dr. Azwin Arif untuk iMovie ala studio profesional macam studio Hollywood Dr. Arif ya. Okay, so tanpa berlengah lagi, tanpa membuang masa, sebelum itu izinkan saya menerangkan apa yang kita ingin kongsikan kepada para peserta dan para guru berkenaan dengan Apple Teacher Education yang mana para peserta boleh pergi ke website Apple Teacher di website yang tertera di skrin sekarang dan cubalah mendapatkan certification Apple Teacher. InsyaAllah tak susah. Semua resources ada disediakan. Ini adalah website tersebut. Boleh just cari di search engine, type Apple Teacher dan anda akan dapat paparan ini dan boleh cuba untuk mendapatkan certification Apple Teacher. Ini adalah contoh profil untuk badges di mana rakan-rakan peserta apabila telah berjaya menyelesaikan sesuatu quiz ataupun badges
akan terpaparlah badges yang telah anda collect dan akhirnya akan melayakkan rakan-rakan peserta untuk mendapatkan certification Apple Teacher lah seperti ini. Contoh sertifikat yang rakan-rakan peserta dapat, dan ini adalah international recognition daripada Apple. Okey, dan ini adalah ID MOE Delima yang mana saya menggunakan contoh Dr. Noremi daripada Dr. Cikgu Noremi daripada Johor, JPN Johor, yang mana ID MOE Delima ini boleh digunakan untuk program Delima lah. Okey, yang ini adalah paparan Delima sendiri oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan ini adalah paparan log masuk dan log keluar untuk Delima. So yang ini lebih kepada KPM lah, guru-guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di dalam Delima sendiri ada perkongsian ataupun bahan-bahan informasi berkenaan dengan Apple Education. Para guru KPM terutamanya boleh pergi ke website Delima dan lihat Apple in Education dan mendapatkan maklumat-maklumat lanjut di dalam website tersebutlah. Okey. Ini adalah antara contoh-contoh maklumat-maklumat yang terdapat dalam Delima berkenaan dengan Apple in Education. So ada banyak maklumat yang boleh para rakan-rakan peserta pelajari dan explore lagi menggunakan iPad ataupun Apple Technology. Selain daripada itu, ada juga modul-modul yang disediakan seperti everyone can create music, everyone can create drawing, everyone can create photo, everyone can create video, dan juga as a whole lah, as a teacher kan kita perlukan teacher's guide menggunakan everyone can create all this using iPad ya. So rakan-rakan peserta boleh pergi ke website Delima ataupun pergi ke website Apple Teacher untuk mendapatkan maklumat berkenaan Apple in Education. Dan sebelum itu jangan ketinggalan juga untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini by joining Apple Teacher Community Malaysia. Kita ada beberapa platform, kita ada platform Telegram dan kita juga ada platform Facebook. Untuk platform Telegram, kita ada Apple Teacher Community. Mungkin sekiranya dapat para guru, rakan-rakan peserta dapat apa orang kata scan QR code ini ataupun pergi kepada link tersebut, dan dia akan link ini akan membawa anda kepada kumpulan Telegram. Tak silap saya ada berapa ribu ya, nanti Cikgu L ada information, boleh type dekat chat. Ramai juga sekarang Apple Teacher Community punya apa tu orang kata peserta lah dekat dalam Telegram tersebut. Dan ini adalah Apple Teacher Community untuk Apple Learning Community Malaysia Facebook. Boleh join. Kita ada setakat ini almost 1.8, 1.7 members. So dijemput untuk sama-sama mendapatkan maklumat terkini, perkongsian, video ataupun apa-apa saja informasi terkini berkenaan dengan Apple in Education melalui Facebook Apple Learning Community Malaysia. Okey, jadi untuk itu saya akan berikan pautan sebentar lagi selepas tamat sesi Dr. Arif. Jadi saya rasa without further ado, Dr. Arif dah ready ke? Alright, okay, so the screen tak boleh nak kata the floor. The screen is yours, Dr. Arif. Sambil-sambil tu saya bantulah daripada belakang ya. Alright, Dr. Okay, Assalamualaikum. Okay, teruskan. Saya stop sharing. Okay. Share screen. Nampak screen ya? Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan, sifu-sifu yang ada yang sempat meluangkan masa untuk menghadiri sesi saya pada hari ini, iaitu Bengkel Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR dengan Apple Professional Learning grup kami Apple Professional Learning di Delima. So sebelum kita start, saya betul-betul nak mohon maaf kalau sementara dalam penceritaan saya ni batuk dan juga berdeham-deham. Dah seminggu dah batuk, tak tahu kenapa. Apa dia apa masalahnya. Tak tahu lah nak kata stres tak stres. Tapi tiap hari pun stres kan. Alright, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Azwin Arif bin Abdul Rahim. Ada yang panggil saya Azwin, ada yang panggil saya Arif. Hakikatnya dua-dua boleh pakai. Dua-dua saya terima. Bila panggil Azwin pun saya menyahut, panggil Arif pun saya menyahut. Tapi saya tahulah siapa Azwin. Bila panggil Azwin, saya tahu siapa ni, grup mana yang panggil. Contohlah kan. Tapi itu takkan cerita sangatlah. Alright, saya pensyarakanan dari Pusat Bahasa Moden Universiti Malaysia Pahang. Pensyarakanan ni bidang saya lebih pada TESOL.
bahasa Inggeris. Pusat bahasa moden di Pahang ni, kalau saya cubit sikit je. Kalau orang-orang Terengganu, Kelantan, Pahang ni kalau nak sambung belajar MSCT sekitar itu baru, Master of Science Technology in Language Studies. Ini yang saya betul-betul menggembar-gemburkan dengan teknologi yang kita ada sekarang. Itulah dia Master Science by coursework. Terpaksa cakap sikit. Saya juga Ketua Teknikal dan Perkhidmatan untuk Pusat Bahasa, dan job spek saya untuk Ketua Teknikal ni lebih kepada penjagaan kita punya aset Pusat Bahasa, aset Pusat Bahasa, bangunan dan juga services lah. So memang kalau kita datang bajet tu pening kepala sikit lah mencarinya. Tapi sini yang untung sebab apa? Saya dapat banyak peluang untuk venture, tengok apa fakulti lain buat, apa universiti lain buat. Macam-macam studio lah. Saya dengar sekarang studio macam-macam ada, dan pelbagai cara dan pelbagai teknologi terkini ada. Itu. So itulah sedikit tentang saya yang sekarang berada di Kuantan. Alhamdulillah hari ini satu hari suntuk, tidak ada hujan. Melainkanlah kalau tempat lain hujan saya tak pasti, tapi tempat saya memang panas terik. Kalau tidak kan seminggu-minggu ni sentiasa je hujan. Okay, so tak nak buang masa, saya nak cerita teruslah. Apa yang kita akan teroka malam nanti? Alright, so apa yang kita akan teroka malam nanti ialah kita akan menggunakan iMovie di dalam iPad. Saya di sini bila saya kata penggunaan iMovie di dalam iPad ni, kita nak explore seberapa banyak yang kita boleh untuk guna secara untuk preparation PDPR pada pelajar dan juga assignment. So kita dah 5 hari dah kita tengok apa itu, kita ada augmented reality, kita dah tengok Keynote. Sebab memang Keynote ni memang powerful lah. Software yang powerful yang memang saya rasa kalau tak guna ataupun tak usefully kan, memang sayang kerugian. Lepas tu kita ada Clips semalam, itu semua ialah berkaitan dengan immersive learning, PDPI yang kita akan jalankan. Malam ni kita akan tengok bagaimana kita nak import video ataupun import bahan-bahan daripada Keynote, daripada GarageBand pergi ke dalam video. Dan kita akan menggunakan iMovie untuk kita buat editing video, kita akan buat editing audio, lepas tu kita akan masukkan title, kita akan buat secara projek keseluruhan dan kita akan export dia sebagai complete video. Okay, moderator, saya punya isu kat sini ada nampak ada sticky freeze. Kalau ada ataupun kalau stuck ataupun freeze, beritahu saya bila saya okay. start. Okay Ya, setakat okay Dr. Haris. Alright. Looks good. Alright. Okay. Thank you. Go ahead. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak berkongsi dengan rakan-rakan satu video yang di-sharekan oleh rakan-rakan EPL. Have a look first. In an electrochemical cell, the two electrodes and its salt solution is separated from each other in different beakers, and they are connected by an outside wire connected to a small bulb and a switch, and between the two beakers they are also connected by a salt bridge. In an electrochemical cell, the chemical energy is converted to electrical energy, which means the chemical reactions will produce electricity. We know that electricity is produced when electrons move from one point to the next. Now we need to predict where the electrons are produced and where the electrons will be going to. So to be able to do that, we need to use the standard electropotential. Look at the electrochemical cell between zinc and copper. Let's predict where the electrons will be released or donated and which one of these electrodes will actually pull the electrons to it or to accept the electron.
let's refer to the standard electrode potential table. Now in this table we can see that copper is above hydrogen and zinc is below hydrogen. So this shows that copper will pull electrons towards it, while zinc will easily release or donate its electrons to copper. From the standard electrode potential table, we know that zinc will release electrons easily and copper will pull electrons towards it. Okay, boleh lihat bagaimana video ni menceritakan elektrokimia, proses-proses yang berlaku. Ini yang diperceritakan menggunakan keynote, menggunakan movie, video. Sebab kalau kita nak bercerita kepada pelajar ataupun kita nak memperihalkan kepada pelajar, agak sukar. So bila menggunakan video, kita menunjukkan macam mana proses-proses yang berlaku, bagaimana proses bagaimana elektrokimia ini terjadi and so on. So ini yang membuatkan pelajar-pelajar lebih faham, lebih tangkap daripada kita menceritakan secara biasalah. Kalau kita dah mengajar ni, mulut lah kita kan, chalk and talk and a bit of picture, right? So now when you talk about bila kita guna video, kita menggunakan movie, kita lagi menceritakan lagi impactful. Alright, sikit lagi. Right. Over time, the solution at the zinc electrode will become more positive due to the zinc electrode dissolving into the solution as zinc 2+ ions. The solution at the copper electrode becomes more negative because the copper 2+ ions are discharged into copper solid at the electrode. So there are more sulfate ions than copper 2+ ions. How do we solve this problem? Adding a salt bridge will solve this problem because the salt bridge balances the negative and positive ions in both beakers. By adding the salt bridge, the electrochemical cell will last a bit longer. Here's a challenge for you. Create a short video using Keynote and explain what actually happens in this electrochemical cell between magnesium electrode and copper electrode. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dihormati sekalian. Agak-agak yang itu ialah subjek tingkatan berapa? Boleh type di ruangan chat, biasa baca sikit. Dah boleh tengok ni, cikgu-cikgu sekolah mesti dah tahu dah. Kita pun dah agak lama-lama, zaman dulu pun dah belajar juga. Ya, agak-agak ini ialah subjek apa? Ada yang tag sendiri kat saya ni. Ya, ini ialah elektrokimia tingkatan 4. Betul. Cikgu kata sains elektrokimia tingkatan 4. So nampak daripada buku teks kita ubahkan daripada non-living benda yang kita baca saja, kita ubahkan sebagai animasi, yang ini dijalankan dalam Keynote dan dieksport menjadi movie. Kita buat editing sedikit. Right, itu ialah first sample yang saya nak share. So yang ni second sample. Okay, sebelum tu saya nak kredit kepada Miss Nur Hayati
Nur Hayati Maskat daripada Sunway University. Okay, Sunway College. Oh, Taylor's College. I tak sure, sorry. Itulah dia. So ini yang kita share. Right. So lihat yang sampel kedua. Sampel kedua ni saya suka bila rakan-rakan boleh agak ataupun boleh cuba teka. Okay, cuba teka. Ini subjek apa? Kita perlu pertahankan kedaulatan negara kita dalam apa jua keadaan. Misi ini merupakan misi penting yang perlu dirahsiakan. Bukan sejarah. Ada sikit. Antara ciri-ciri ketua atau pemimpin yang dihormati adalah ketua yang berwawasan dan bercita-cita. Selain itu, ketua juga perlulah berilmu serta amanah dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang ketua atau pemimpin, mereka perlulah bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah, bertanggungjawab terhadap rakyat dan keselamatan negara serta sentiasa berusaha membangunkan negara. Yes. Okey, banyak jawapan saya tengok. Ya, betul. Ini ialah pendidikan agama Islam. Subtopik adab dan pemimpin. Nampak ya bagaimana Ustaz Syukri Ustaz Syukri ni memang versatile orang dia daripada MRSM Taiping. So Ustaz Syukri telah menceritakan, instead of menceritakan gaya biasa, dia menggunakan movie, okey, dan menjadikannya kehidupan, jadi hidup. Nak cerita simple je. Itu iaitu adab dengan pemimpin. Itu dia. So ini salah satu cara pengajaran yang dijalankan oleh Ustaz Syukri. Nanti saya akan showkan YouTube channel untuk you all, kita boleh semua boleh follow. Okey, ini pendidikan agama Islam. Saya ada satu lagi, banyak ni, sample banyak untuk kita tengok dan kita ributkan minda kita. Okey, tengok satu lagi. Agak-agak lah ini pun sama juga. Yes. Ya. Siapa boleh teka? 5 saat. Siapa boleh teka? Dia tak ada tarif kalau dapat teka. Boleh agak kan? Masih lagi pendidikan agama Islam. Betul. Yang ini bawah subtopik ataupun tajuk jauhi dosa besar. Okey, ini juga ialah daripada sumbangan daripada Ustaz Syukri. Nampak ya? Instead ini lebih kepada nak tarik minat. Okey, nak tarik pelajar punya minat untuk datang, dia buat trailer. Trailer ni dalam bentuk movie. So bila student dapat agaknya blended ni, malam-malam dapat teks, keluar video. Apa benda ni? Wah. So inilah subjek untuk esok. So budak dah teruja. Nampak tak bagaimana penceritaan yang dijalankan. Right, tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya, sebelum saya teruskan lagi, untuk kita kena faham juga konsep dalam penggunaan movie ni. Bukan sengaja kita buat movie, kita just buatlah macam-macam pelbagai movie yang kita share. No, kita kena faham apa dia fundamental dalam ni. So kita guna iMovie ni ataupun lebih kepada bahan-bahan yang kita buat ni sebagai video penerangan. Okey, sebagai video penerangan. So bila cakap video penerangan ni ialah video yang memberi, contohnya macam lecture lah. Okey, lecture ataupun subtopik baru, topik-topik baru, topik yang kita nak cover, itu dia sebagai video penerangan. Sebab apa? Bila dalam video penerangan ada konsep-konsep yang abstrak
yang tak dapat kita ceritakan, melainkan kita kena dalam lab. Kan? Contohnya macam elektrokimia tadi. So, sebab kita dah di rumah, tidak ada peluang untuk buat tu, kita menghasilkan satu video penerangan. Right? Itu satu. Yang keduanya sebagai video penceritaan. Okay, kita nak menceritakan sesuatu konsep yang baru kepada pelajar. Yang dah terang tu kita terang. Yang mencerita ni kita nak build up benda yang baru. So itu kita buatkan sebagai video penceritaan. Saya akan share satu lagi video bagaimana video penceritaan dan juga penerangan. So dia lebih kurang tiba balik. Tapi itulah dia punya spirit. Satu penerangan, satu lagi ialah penceritaan. Okay, kita juga boleh cerita sebagai satu video proses. Okay, video-video ni kita jadikannya sebagai video proses, menunjukkan apakah proses-proses yang berlaku. Proses-proses yang tidak dapat kita bawa daripada luar ke dalam. Contohnya nak ceritakan tentang sejarah zaman dulu. Tak reti cerita, tak boleh nak buat. So dia boleh jadi sebagai penceritaan, dia juga boleh cerita sebagai satu proses. Bagaimana proses kemerdekaan berlaku. Ini ialah cara-cara the reason kita gunakan movie, the reason kita gunakan video dalam PDPR kita. Dan juga bukan setakat daripada guru kepada pelajar, pelajar kepada guru juga boleh berikan video. Ini sebagai alternative assessment, sebagai satu benda yang yang unik, yang sendiri, yang istimewa daripada diri sendiri. So instead of dia jawab dalam kertas lembaran, saya tengok sekarang ni bila cuti sekolah ramai pelajar menggunakan kertas lembaran. Saya tak apa, kita faham di mana ada kekurangan, ada yang kemampuan semua kan. Tapi bila ada peluang, pelajar pun boleh menggunakan video maklum balas. Semalam saya nampak kita tengok bengkel semalam menggunakan clips. Clips ni ialah satu video on the go. Kita create satu video on the go dan masukkan elemen-elemen yang digunakan. Okey, kalau dalam iMovie pula dia berbeza. So di dalam iMovie kita ni lebih kepada kita cakap macam mana kita namakan dia sepatutnya sebagai post production. Meaning to say bahan-bahan kita dah buat, kita dah siapkan segala-gala animasi, kita nak combine supaya dia lebih impactful, dia lebih lebih kemas dan kejap lagi. Betul, adalah wow factor dia di situ. So basically kita ni sebagai macam pengarah filem lah. Sebab tu hari ni saya pakai topi alang-alang pengarah filem, sebab dalam kepala saya kan dia sebut je pengarah filem kan, dia akan duduk atas kursi, pakai topi alang macam ni and then bagi bagi arahan. So angle mana dia nak. So itulah kita punya kegunaan ataupun menggunakan iMovie ni dalam PDPR. Kita nak buat movie kita menjadi ada angle baru, nafas baru, sebab yalah post production kan, nak jadikan dia impactful. Okay, sebelum saya teruskan, saya ingin share lagi beberapa bahan pengajaran yang menarik. Yang lepas ni yang ini yang saya akan share ialah daripada Dr. Azma. Dr. Azma ni daripada UTM. Dia menceritakan. Bagi saya meraikan bahasa apa pun tak apa. Cuba agak-agak lah orang mana, asal mana dan juga apakah tajuk yang akan disampaikan. Cuba tengok. Enjoy. Di sepanjang sejarah peradaban maju dunia, geometri bangunan-bangunan megahnya tidak pernah lepas dari geometri sebuah segitiga. Segitiga mengambil peran penting, di samping memberi keindahan arsitektur, komponen segitiga juga bertindak sebagai elemen yang mengokohkan sebuah bangunan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras mengeluarkan sebuah teorema yang berbunyi, jika sebuah segitiga yang mempunyai dua sisi yang tegak lurus, maka kuadrat hipotenusa atau garis miringnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing sisi tegak lurusnya. Teorema ini kemudian dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Teorema ini mempunyai implikasi bahwa total luas persegi pada sisi tegak lurus sebuah segitiga adalah sama dengan total luas persegi pada hipotenusanya. Lalu bagaimanakah Pythagoras membuktikan sendiri teoremanya? Dia memberi ilustrasi sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Tambahkan lagi 3 segitiga yang identik, dan keempat segitiga disusun menjadi sebuah persegi sama sisi. Dapat dilihat
bahwa luas persegi bagian dalam adalah C kuadrat. Dengan total luas persegi terluar, keempat segitiga sebelumnya dapat juga diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan dua persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Karena total luas keempat segitiga adalah sama atau tidak berubah, maka total luas kedua persegi A kuadrat tambah B kuadrat haruslah sama dengan total luas persegi C kuadrat. Teorema Pythagoras terbukti. Yeah, right. Bila baca chat room chat di Zoom ni memang betul. Tepat sekali. So ini adalah tingkatan 1 teorem Pythagoras. Kalau zaman dulu kan saya belajar teorem Pythagoras ni memang saya ni bukanlah orang matematik tapi cuba belajar kan. Oh punya susah. Bila saya tengok kan Dr. Azmar share dengan saya kata, wow, saya kata inilah yang patutnya kita semua boleh buat dan kita semua boleh share kepada pelajar-pelajar. Inilah kata satu bahan yang powerful, yang memang clear. Oh, macam mana berlaku and so on. Ini can be salah satu bahan pengajaran yang imersif untuk pelajar-pelajar ada di rumah. Especially waktu sekarang lah kita ada isu dengan COVID kan. And then CMCO and so on. Semua inilah yang kita cuba sampaikan. Alright, itu adalah satu. Dr. Azmar. Okey, terima kasih. Ini kredit kepada Dr. Azmar. Satu lagi saya nak share, yang ini high sikit. Mungkin cikgu-cikgu boleh gunakan idea ni untuk buat soalan kebat ke apa ke. Cuba tengok satu lagi. Let's say if you want to build a long bridge across a strait. For this, massive and strong columns must be patched from the seabed for the foundations. But we don't want too many columns to save money for the constructions. So how to deal with the weight of the bridge suspending between the columns? Engineers use series of cables. The tensions of the cable will hold the weight of the bridge. This includes the loads caused by the passing vehicles on the bridge. So in the design, the questions can be, how many cables are required? What is the required strength of the cables? This concept in engineering mechanics, to make the bridge staying at rest, is called statics. In engineering statics, we have to bridge a system into isolated components and to work out the vector of forces acting on each component, which is called the free body diagram. For that component to have static conditions, the resultant vector of force at any directions must be zero, and this is called equilibrium conditions. Okey. Ya, ini dia sampel yang terakhir lah. Tak terakhir, ada satu lagi. So ini ialah penciptaan bagaimana Dr. Azmar menceritakan tajuk apa. Okey, sebelum ni saya tanya, agak-agak boleh siapa tak teka tajuk apa ni? Sepatutnya dalam sains engineering kan. Okey, ya ini lebih kepada application of Newton law. Okey, bagaimana statics, bagaimana fizik pun ya betul. Betul puan cikgu. Okey, so ini ialah salah satu cara ataupun bagaimana kita menggunakan animasi. Okey, kalau kita ceritakan dekat dengan pelajar, okey, tension and then you ada static kan. Pelajar mungkin akan lost, tapi bila kita buat penciptaan, kita buat tunjukkan satu proses. Itulah dia menggunakan video ataupun menggunakan animasi untuk memperkukuhkan lagi kita punya penerangan. Alright, so itu ialah contoh-contoh yang saya dapat share kan bersama cikgu semua. Right, so siapa rasa nak follow YouTube channel yang rakan-rakan saya tadi yang sanggup share kan konten untuk malam ni okey, Cikgu Syukri Ustaz Syukri itu sekali. Basically kalau kita pergi ke YouTube boleh search nama-nama ni, insya-Allah dapat. Okey, itu ialah contoh-contoh video animasi. Okey, itu daripada kita. Kita menceritakan kepada pelajar. Bagaimana pula kalau kita bagi pelajar untuk dia hantarkan kita balik maklum balas kepada kita, assignment kepada kita. So ini saya nak share juga salah satu cara ataupun saya bagi task kepada anak saya sebab saya baca-baca, saya ada 4 orang anak.
Salah satunya pelajar berkeluarga khas, PPKI, autis. So bila kata, okay boleh tak abang buatkan ni? So abang tu dia boleh tengok video, dia ada reference sikit lah. So saya cuba dengan anak nombor 2, minta tolong dia. Okay, kalau kata ayah bagi program atau ayah bagi assignment macam ni, macam mana dia nak jawab? So saya lepaskan kat dia, and then saya, sebab dia memang tidak mahir lagi dengan iPad, tapi dia bagi idea, saya cuba zahirkan. Okay, cuba lihat. Okay, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Lihat dulu, ini ialah mungkin ialah cara-cara maklum balas soalan daripada cikgu kepada pelajar. Soalan PPKI tingkatan 3, dia pergi tingkatan 3 lah, PPKI tingkatan 3, tapi sekolah anak saya ni lebih kepada juruskan dia ialah masakan. So masakan dia tanya, okay, apa yang akan buat, sebelum ni kat sekolah dia belajar, sebelum COVID ni, sebelum CMCO ni, dia belajar bagaimana nak susun meja, susun sudu garpu semua, and then apa tu, nak memasak, and then masak-masakan yang telah disediakan. So bila balik ke rumah mungkin tidak ada peluang, cikgu dia pun bagi tugasan. Okay, buatkan makanan breakfast lah. Okay, tak apa, saya tak nak cerita. Have a look at this short video. Selamat pagi. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana nak masak masakan breakfast paling simple begini. Hari ni kita akan masak omelette. My version lah. Dah kan? Okey. Kita perlukan 2 telur. Untuk buat omelette ni paling penting sekali telur. Oh, jangan lupa garpu. Kita kena guna garpu untuk pukul dia. Kedua, cheese. Tak kisahlah cheese apa-apa, tapi saya pilih cheese macam ni. Minyak rasa, garam dan pepper. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 biji telur, 1 keping keju, penyedap rasa, garam secukup rasa, dan lada sulah. Okey, kita akan start dengan pecahkan 2 telur ni. Pastikan bersih tau. Kalau tak nanti getilah. Kedua, kita kena ambil cheese. Cheese ni saya biasa pecah-pecahkan je. Tapi kalau nak letakkan tu semua terus, boleh je. Next, minyak rasa. Agak-agak lah untuk 2 telur ni lebih kurang garam, because dah ada cheese, kita kena kurangkan sikit garam. Macam minyak rasa, tak apa banyak-banyak. Okay, garam dah set, kita kena kurangkan sikit sebab ada keju. Ada sikit lagi lah. Now, kita pukul. Pastikan bawah tu lama sikit pukul. Kalau tak kena ada bubble je. Kita tak nak warna tak sama. Okey, kalau kita nak masak omelette, kita kena guna kuali. Tapi lebih baik kuali kecil. Hari ni saya sediakan minyak sekali untuk guna untuk masak ni. Tapi lebih baik guna butter. Okay, kita nak masak telur ni. Saya tunggu sikit. Okay, kita dah start masak dah. Okay, api dah panas. Jom kita tuang. Bunyi tu. Kalau masak omelette ni, kita tak boleh biarkan tu je. Kita kena whisk. Pastikan semua dapat. Tengok. Kalau saya biarkan situ je, macam situ dah ledak. Scrape the edges.
Tengok cheese. Okay, dah set dah ni. Ni optional je. Tapi kalau nak cantikkan, letak lada sebelah. Kalau nak, you can just put any kind of pepper lah. But I prefer macam ni. Okay, dah set dah. Macam sedap je makan ni. Rakan-rakan, apa kata orang pula tunjuk apa yang korang masak pagi-pagi ni? Hujan, sedap kan makan mie panas? So itu ialah salah satu cara ataupun assignment yang ditugaskan kepada pelajar untuk share apa yang dibuat di rumah. Nampak So pelajar kalau macam pelajar PPKI, ini bagi dia satu benda yang menarik sebab dia nak share apa dia boleh buat kat rumah. Dan apa masakan yang dia ada. Itulah salah satu orang kata apa macam bagaimana kita nak grab pelajar dan juga bagaimana kita nak minta pelajar share dengan kita menggunakan teknologi. Alright, so itu ialah contoh-contoh bahan-bahan yang dibina dan dipost-produksikan melalui iMovie. Alright, so untuk malam ni, sekarang dah pukul apa ya? Oh, kita ada lebih kurang 45 minit je. So saya akan tunjukkan bagaimana, saya dengar suara tadi. Ada apa ke soalan? Tak ada, setakat ni tak ada Doktor. So Dr. Arif boleh teruskan, insyaAllah. Aku ada tertidur dah kot. Okay, malam ni saya akan membuat sharing dengan rakan-rakan sekalian bagaimana kita membuatkan post production video dengan iMovie. So dalam video ni saya mengambil yang final punya lah, yang assignment tadi, bagaimana kita combine all the material video kita ada video, kita ada foto dan jadikannya satu production video yang utuh lah. Alright. So saya akan fokus kepada 2-3 saja, iaitu import daripada Keynote dan satu lagi ialah import daripada GarageBand. So saya harap rakan-rakan dah ingat macam mana kita buat Keynote. Daripada Keynote kita buat animasi, kita jadikan dia GIF, kita jadikan dia pergerakan and so on. Okay. So saya tidak akan patah balik dan buat semula Keynote. Saya akan tunjuk sedikit saja. Ini saya nak lebih kepada import hasil-hasil kita ke dalam iMovie. Okay. So saya akan tukar kepada iMovie lah ya. Alright. Saya keluar dulu. Okay. Right. So kalau kita buka iPad kita akan jumpa interface macam ni. Ini kalau nampak projek-projek yang ada ni, projek-projek saya lah. Yang tadi projek masakan, kisah. Ini ialah projek-projek yang saat kami anak-anak menggunakan. So iPad ada satu je, kita share. Alright. Okay. So kalau tengokkan bagaimana kita nak start daripada iMovie, saya semula kita cari dulu di mana iMovie. So contohnya gambar di bawah ni. Ini. Ikon di bawah ni ialah ikon iMovie. Kalau tak jumpa, kita just daripada iPad kita tarik sikit je. Tangan tengah-tengah tu, tarik sikit, type lah iMovie. So dapat iMovie, itulah yang kita nak cari. So ini ialah interface pertama yang tuan-tuan perempuan akan nampak. Okay, iMovie. So bila tengok dalam iMovie ni, dia ada projek-projek yang telah dibuat dan juga semua ni contoh-contoh projek yang dah ada lah. Maknanya kita dah buat. And then satu lagi ada plus sign. So saya akan tunjukkan bila kita klik plus sign, kita akan ada dua option. Satu movie, satu trailer. Ingat tak tadi yang Cikgu Ustaz Syukri punya trailer berkaitan dengan dosa besar dan berkaitan dengan zina. So dia pergi kepada trailer. Okay. So saya kalau tuan-tuan ada peluang ada iPad depan mata boleh buat kalau tengok so dia dah beri kita example beberapa orang panggil template.
Ini ialah satu cara yang paling simple untuk buat video. Di mana dia sediakan template. Okey, kita pilih satu lah. Saya ambil satu. Ni contoh apa indie ni kita play. So bila dia play kan, nampak kat tepi ni tulis cast member. So ada dua pencipta ni menciptakan ada dua orang. Okey, ni mungkin lah macam ni. Okey, kita boleh edit first. Sekejap je. Tak lama. Ini dia. Okey, so kalau kita dah ambil ni, movie ni, kita tekan create di atas ni. So contohlah saya nak tunjuk contoh je sebab ini lebih pada exploration juga ni. Okay, bila kita create, dia dah bagi outline dan juga storyboard. So tuan-tuan perempuan, bila dah dapat yang kita pakai template kita ambil kan, kita namakanlah tajuk cerita kita, siapa nama, casting, first casting, second casting and so on. So di mana tadi tuan-tuan dan perempuan nampak di awal penciptaan dia ada tunjuk keluar nama-nama semua kan. Itu yang digunakan. And then bila sampai ke kredit di bawah ni, kita isilah nama-nama kita dan juga apa yang patut. So bila kita lihat storyboard, tak perlu susah. So dia kata masukkan gambar je. Apa kita buat ya? Macam ni kan. Girl, dia bagi resolution 1.2 second. So tukarlah gambar. Kita masukkan gambar mana-mana tadi. So apa yang kita buat ya tuan-tuan perempuan, sebab saya tak ada gambar, iPad ni memang kosong je. Okey, so bila nampak tadi nampak bila kita masukkan gambar seorang wanita, seorang lelaki, ada shot, okey dia bagi two shot kan. So bila kita dah masukkan dalam template ni, automatically dia akan convert ataupun dia akan render jadi video yang macam ada tadi. Tak apa, kalau sempat nanti saya tunjukkan satu video yang anak saya buat. Saya kata, okay, why don't you explore? I nak tunjuk masa cuti nak cuba explore ni, nanti I show kat you. Alright, so ini ialah menggunakan template. Right? Untuk kita malam ni sebab kita dah jadi director filem kan. Okay? Saya tak nak guna template, saya akan guna trailer. Okay, kita akan guna movie. Kita buat, kita klik plus dan kita ada movie. Alright, so ini ialah movie yang kita nak masuk. Tapi bila kita buka mula-mula jangan terkejut. Ini semua gambar-gambar yang tuan-tuan tengok ni ialah segala gambar yang ada di dalam iPad dalam galeri kita. Alright. So kita baru nak start ni. Belum tengok lagi. So kita inilah apa yang ada. So nak tunjukkan di sini adalah moments ni kan yang recent. And then video yang ada, selfie, GoPro, so many things lah. Okay. So yang penting sekali kita kebaik ialah kita create movie di bawah sekali, create movie. Right. Ini ialah interface yang kita ada. Okay, interface yang kita ada. So, interface ni kita perlu tahu apakah kegunaan interface ataupun kat mana dia patut ada and so on. Sekejap ya. Saya nak clearkan sedikit. Okay. So, kalau kita lihat interface ni, okay, di sini ialah di mana orang kata apa, bila kita masukkan gambar video semua akan berlaku di sini. Alright. So, ini ialah timeline kita. Okay. So kita ini ada voice recorder, ini ada kamera, mungkin kita nak tangkap gambar di hadapan ataupun video di hadapan dan masukkan terus, ataupun kita ada di sini di media. Di media ada dua, satu media yang itu termasuk video, video dan gambar. Okay, video dan gambar. Okay, untuk iMovie sebelum saya lupa, dalam iMovie kita boleh terima video, kita boleh terima gambar statik dan juga kita boleh terima sound. Okay, bunyi. Alright. Cuma kalau yang kita belajar sebelum ni, kita buat animasi di dalam Keynote, bergerak sana ataupun orang berlari, kita convert kepada GIF, betul? So daripada GIF kita simpan dalam galeri. Dia tak akan dapat tangkap. Okay, iMovie tak akan dapat tarik daripada tu untuk baca GIF. Dia kena baca sebagai movie.
Right, dia kena baca sebagai movie. Okay, so kita ada interface ini media, ini ialah audio. Alright, so kita dia masukkan soundtrack, music kita sendiri dan juga sound effect yang kita dah ada lah. Itu simpanan kita. Right, so saya akan share sikit. Mana? Okay, dalam media, saya mulakan dengan video lah kan. Nampak? So kalau kata recently added, kalau kita klik kat recently, ini ialah semua video-video yang ada di dalam iPad saya lah setakat ni. Alright, so okay, saya stop sekejap situ. Saya nak tarik balik perhatian tuan-tuan dan puan kepada keynote Sebab apa? Ini penting sebab kita kena tunjuk proses nak tarik ataupun nak convert daripada keynote pergi ke mana pergi? Keynote saya, sorry. Sekejap. Alah ni. Saya nak tarik keynote yang ini Okey, saya dah siapkan beberapa keynote lah Okey, kalau lihat ni yang tadi saya buat program pendidikan integrasi, ini semua statik, tak bergerak. Okey. Tapi kalau tuan lihat daripada slide nombor 2, 3 hingga 4 nampak. Apa yang tuan-tuan nampak kat sini? Sikit je saya buat animasi ni sikit je. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 dan 6. Okey. Betul, saya buat mulut dia bergerak. So apa yang saya nak buat sekarang ni ialah ini yang kita namakan nak jadikan dia GIF kan? Betul tuan-tuan, kita dah buat GIF So kita akan sharekan daripada GIF. Okey, saya akan buat dulu. Apa kita buat ialah kita ingat slide 2 sampai slide 6. Okey, slide 2 sampai slide 6. Dia lagi menarik bila kita start dengan mulut tertutup. Lepas tu kita buka tutup. So selalunya orang buat GIF jangan buat 2 slide saja, buat 3 slide. Tutup, buka, tutup. Baru cantik nanti you punya GIF tu akan macam ada pergerakan. Okey, so saya tekan ini, kita tekan more dan kita tekan export. Export as a animated GIF. And then jangan lupa kita jangan terlalu teruja. Selalu orang terlalu teruja. Nanti bila tekan je dia lupa slide range dia berapa banyak. Yes. So kita pilih kita pilih slide range dari berapa? Slide 2 sampai slide 6. Okey, saya jadikan GIF. Okey, so slide 2 sampai slide 6. Advance, slow, kita nak cepat. And then saya buat besar sebab saya nak jadikan dalam video kita kat dengan production dekat iMovie nanti besar. 1080. So saya set kat situ So then kita tekan export. Okey, so bila dah export, tekan share, dia keluar pelbagai nama. Okey, so pergi ke save image. Save image. Alright, so dah kita save image kat mana? Bila tengok balik save image kita akan berada di gallery. So ini ialah image kita. Nampak? Mulut dia buka. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan. Itu yang saya dah buat. Alright? Okay, nampak kita dah ada di situ. Tapi itu tak boleh convert lagi ke iMovie. So kita kena buat lagi satu step. Buka balik daripada keynote. Okay, sini saya pilihlah kod kat sini Saya buat kat atas lah supaya tak lupa. Okay. Saya kosongkan. Right. So saya tambah, kita masuk balik add photo or video. Kita pilih yang terbaru tadilah yang kita buat sebagai GIF tadi. Okay. So itu ialah GIF. Nampak So dia dalam bentuk GIF. Baik. Kita stop di situ. Right. So apa perlu buat? Kita tadi tak tinggalkan kat keynote. Kita nak convertkan GIF ni yang dah di-convert kepada GIF jadi movie. So prosesnya lebih kurang sama macam tadi. Pergi kepada more, export, pergi ke movie. Okay, so ini ialah slide 2 slide 2 saja. Remember ini selalunya yang rakan-rakan termasuk saya sendiri lupa. Teruja sangat ni nak buat video. Tekan all habis. Lamalah dia nakkan renderkan semua sekali. So saya pilih 2 je sebab saya dah jadikan dekat dengan slide nombor 2 sebagai GIF. So itu yang saya buatkan di GIF. So patah balik, export. Okay, so saya ambil resolution 1080 Full HD 30 second. Okay, tak apalah. Mana berhenti pakai. Okay, saya export. So dia akan saya save sebagai video yang diberikan di sini. Okay, save as video. Right. So save as video akan ada di dalam kita punya gallery. So lihat tuan-tuan puan, dalam bentuk GIF tidak ada masa. Kalau dalam bentuk video dia ada masa, kan? Itu untuk tunjukkan perbezaan video dengan tak video. Alright, so saya dah siapkan satu
animasi ataupun animasi pendek. So kalau bayangkan kalau tuan-tuan buat macam jabatan tadi bagi kereta bergerak semua kan. Kita buat semua animasi dalam Keynote, kita convertkan Keynote kita pada GIF, dan GIF tu kita jadikannya sebagai video. Okey, itu boleh. Itu contohnya kena buat GIF. Kalau nak convert pada video terus pun teruskan. Tak ada masalah. Kalau dah buat dah. Sebab animation tu dah kita siap-siap, kita boleh convert terus sebagai animation. Cuma tadi itu sebab mulut orang tergerak. Okey. Bro, kita patah balik ke iMovie kita. Now, apa yang kita perlu buat ialah mula-mula sekali kita nak buat ialah kita nak import. Kita dah import daripada Keynote pergi ke galeri. So sekarang kita dah buka galeri kita. Bila kita buka media, di dalam video, kita ada pelbagai example. Kita ada pelbagai video-video segala bentuk yang kita ada. So sekarang ni saya nak jadikannya, saya nak ambil lah salah satu video untuk jadikan permulaan video kita. So apalah kita pilih, boleh pilih mana-mana pun. So saya dah ada macam-macam, saya ambil pada awal lah kot supaya tuan-tuan boleh share Okey, saya ambil yang inilah. Mana dia mula-mula sekali. Ini. Okey. So tengok interface Bila kita klik mana-mana video, kita nak tahu apakah video ni, video apa sebenarnya. So kita ada peluang untuk play, untuk tahu apa preview dia. Tekan sekali. Selamat pagi. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana nak masakan breakfast paling simple. Right. Betul. Itu yang video saya nak mulakan. So saya plus saja. Nampak? Dia akan masuk ke dalam interface yang pertama. So ini ialah orang panggil timeline yang saya tunjuk sekarang ni. Ini ialah timeline, ini ialah output video yang kita dapat. Alright, so kita play sekali. Selamat pagi. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana nak masakan breakfast paling simple begini. Hari ni kita akan masak omelette. My version lah. Yes. Okay, so itu ialah video pertama. Alright. Oh, masa cukup mencemburui. Bila buat post production ni tak boleh nak laju. Tak syok, dia kena perlahan dan juga enjoy the process. Okay, tak apa. Alright, so yes, moderator please interrupt me. Tuan-tuan perempuan, kalau perlukan banyak information, terus tanyakan pada saya ataupun tanya pada moderator dalam chat. Nanti moderator akan beritahu saya lah. Okay, so saya akan share dulu. So ini ialah benda yang pertama kita letak sebagai video. Ingat kita dapat video sini. Okay, lepas tu kita masukkanlah beberapa video yang kita nak lagi lah kan. Contohnya macam ini kedua. Yang nombor 2 yang saya setkan. So saya just add in. So sebab ni kita nampakkan satu kesinambungan daripada satu video ke satu video ataupun satu scene video pada satu scene video Contoh My version lah. Alright. So nampak ada transition di situ. Antara satu video pada satu video kita ada transition. So transition di mana? Di sini. Okay. Di antara dua ni kita ada transition. So bila saya klik transition bila kita klik transition, tuan-tuan diberikan ada 0.1, 0.5 saat, 1 saat, 2 saat. So ada transition menunjukkan berapa saat nak tukar kepada transition. And then dia bagi sini tak banyak. Sini dia ada dissolve, slide, wipe and fade. Tapi kita boleh explore lagi Bila boleh klik atas ni, kita tuan-tuan boleh explore lagi pelbagai tema yang ada. So dia mengikutkan tema. Alright. So kita tengok dulu basic je. Right. So kita dah ada gambar. Now, saya nak ceritakan bila kita klik pada gambar bila kita klik pada satu video ni, satu timeline video ni, nampak dia ada option. Kalau tuan-tuan lihat di bawah dia ada option. Every time kita klik pada video atau gambar, dia akan bagi option. Satu, sebab ni video, dia boleh detach audio, dia boleh duplicate. Maksudnya kalau kita nak video ni panjang contoh macam GIF tadi pendek GIF kan. So saya jadikan video GIF tu, saya pendek je, saya nak banyak. So kita boleh duplicate banyak-banyak. So dia akan duplicate, automatic duplicate. Okay, so detach audio maksudnya kita hilangkan, kita keluarkan audio yang ada di dalam video itu. Okay, untuk kita rendahkan, kita nak kuatkan. Okay, itu yang pertama. Itu ialah dalam segi action. Ini ialah editing mode. Okay, kalau yang kedua sebenarnya kita boleh lihat, dia boleh control speed. Berapa banyak atau berapa laju video ni akan bergerak. Okay, kalau tuan-tuan ingat tadi masa anak saya ataupun video ni dia tengah masak kan, memakan masa yang lama tapi kita tak nak hilangkan proses tu. So kita cepatkan proses tu sebab tu bunyi macam kartun sikit. Dan apa itu memang apa anak biasa tanya anak saya kan, saya nak buang suara, dia kata dia suka bila ada bunyi macam mouse tu. Sebab itu menunjukkan dia bercakap tapi ni gerakan laju. Itu dia punya efek itu emosi dia.
So saya sentiasa ingat bila main dengan video, main dengan animasi ni, sentiasa kita mainkan emosi kita. Bagaimana kita nak zahirkan emosi kita kepada yang melihat video tu nanti. Okey, itu ialah speed. Kita juga boleh freeze. Okay, bila kita freeze, nampak kita boleh freeze ini, kita freezekan gambar ni. Nampak dalam bentuk kuning tu ialah itu yang kita freezekan. So dalam masa freeze ni, nampak dalam video output ni dia ada tambahan. Okay, maksudnya kita boleh zoom. Okay, kita boleh zoom. Sekejap. Pinch to zoom. Okay, klik sekali, zoom. Maksudnya mungkin di sini tuan-tuan rasanya nak ambil satu video tengah berjalan, freeze dekat dengan satu segmen dan zoom kepada objek yang ingin difokuskan. Okey. Mungkin itu. Alright. Mari kita tengok macam mana dia punya output. Alright. My version lah. Okay. Yang paling. Alright. So nampak? Tak nak zoom lagi. Okay. Right. Saya nak cakap satu benda. Di dalam membuat iMovie, saya harap saya kena remind diri saya dan juga rakan-rakan kena banyak bersabar. Sebab apa? Dia menggunakan resources yang banyak. Maksudnya memory dia, berat dia. Kalau ikutkan saya, setiap kali sebelum sharing dengan rakan-rakan, saya mesti restart iPad. Kalau tak restart iPad, mesti akan ada banyak isu. Contohnya macam ni, tadi kita dah buat, kita nak zoom. Kita nak buat zoom. Kita nak pinch to zoom. Okay, tak bagi kita je maksimum dia. Okay, alright. Tengok okay, dapat zoom. Okay, patah balik. Sepatutnya dia dah patah balik. Tengok, ini antara benda yang berlaku di dalam iPad. Tapi jangan risau. Kita punya projek setiap hari simpan. Bila buat simpan, bila kita simpan, kita boleh buka semula nanti editing. I'll show you after this. Alright, done. Okay, itu ialah freeze. And then kita boleh reset balik semula kalau tak nak perlukan brief tadi. Okay, itu dari segi speeding. Okay, yang ketiga volume. Volume ini untuk kita kuatkan. Nampak kalau tuan-tuan tengok kat sini, volume mana semua rendah. Kita boleh kuatkan. Bila kita naikkan, dia akan jadi lebih kuat lah. Tapi kalau tengokkan asalnya pun dah cukup kuat, tak payah kacau apa-apa. Okay, so 244 power banyak tinggi tu. So kita cukup balik back to normal 100. Okay, nampak saya dah start lagging. iPad pun dah mula panas. Bila bermain dengan video, itulah dia. Tapi jangan risau, as far as I understand, I know, iPad antara device yang memory management antara yang terbaik. Tak pernah lagi hang. Okay, so mungkin slow, tapi jangan risau, kita boleh save dan start semula. Itu yang benda tips-tips yang saya kena share. Kalau tidak nanti orang kata, oh tidak boleh, semua marah ni. Sebab run saja jam. Okay, so itu ialah, okay sorry. Itu ialah dari segi kita masukkan penceritaan. Alright. Now, nampak kita dah start tadi. Selamat pagi. Hari ni saya nak share. Tiba kita start dengan macam tu, tak menarik kan? Saya rasa macam saya nak masukkan ni lah, nak masukkan starting point dia. Mungkin starting point apa? Saya dah preparekan sebelum ni. Saya dah preparekan video sedikit video animasi yang daripada Keynote jadi GIF jadi movie. Saya suka guna GIF sebab saya rasa GIF ni ringan sikit, taklah berat sangat kan. Okay, so saya tengok dulu betul tak? Okay, ini yang saya nak. Okay, so saya just plus. Nampak so bila kita letak di belakang, dia akan automatik masuk di belakang lah. Okay, saya buat semula let's say I delete tuan-tuan jangan risau, apa saja kita buat di sini kita boleh delete dan kita boleh delete lah, kita boleh undo apa kita nak buat. Okay, so saya nak delete semula. Contohnya saya terletak di sini lah, tengah-tengah teruja, I termasuklah di okay, termasuklah di sini. Tidak, I tak nak macam tu. Saya nak masukkan dia di belakang kan. So kita ada dua option, kita boleh delete, masukkan semula ataupun kita tekan lama sikit, dan kita drag ke belakang. Tada, satu. So inilah dia antara satu production movie. Pengarah kata tak nak belakang, kita buat kat belakang. Okay, baik, so kita dah dapat satu idea. Sorry to interrupt. Sambil tengah cerita pasal nak depan, nak belakang ni kan. Ini saya rasa berkaitan dengan storyboard kan. Okay. Ada peserta yang tanya, adakah perlu storyboard? Pendapat Dr. Arif? Okay, storyboard. Sebenarnya kan dari mana-mana produksi, kita harus ada storyboard. Idea tu supaya idea tak hilang. Tapi kalau storyboard tu tak ada lah, contohnya macam saya kan.
Saya ni orang kata jenis redah saja, redah. Yes. Okay. I suka letak semua benda dan I play. I masuk gambar video. Kalau ikutkan tadi, I masuk video and I play. Kita tak sedap lah, I larikan sedikit. And then tak sedap, patut ada sini ada cerita lain lah. Kita masukkan lagi satu elemen lain. Saya nak ceritakan satu elemen contohlah dah masuk bawah. Ya. Teruskan Dr. Arif. Thank you. Alright. Okay, so saya dah masukkan cerita 1, cerita 2. Ini anak I dah masuk. Okay. Nampak tak tadi yang cerita pasal garam tu kan? Okay, I kata dia, anak I ni example nak tunjuk orang tapi banyak sangat garam dia letak. Kan? Anak garam. So saya rasa nak kena intervene dia sikit. Nak kena masukkan sikit supaya jangan letak banyak garam. Tapi I tak nak kacau penceritaan dia. I nak menceritakan benda tu dah buat. It's okay to make mistake. But you can always have another intervention. So bila saya buat, okay, contohnya saya masukkan cerita garam. Mana cerita garam tu ya? Cerita garam ni memang menakutkan sedikit. Okay. Agaknya ni lah kot. Okay, yes. So saya masukkan video garam. Itu sebenarnya request anak I kata, bah boleh tak ambil angle ada kucing nampak supaya macam ini dekat dengan dapur yang mesra lah. Okay, so I nampak di sini. So bila anak I start masukkan garam kan. Di mana garam? Namanya. Okay, contohnya this one last part ada garam. I kata garam ni terlalu banyak. So apa kita buat? I dapatkan satu lagi, I buat juga satu lagi, actually it's not GIF lah. I jadikan satu static picture je. I masukkan satu static picture. Alright. Ini. Okay. Okay, static picture. I jadikan dia. Apa yang buat ialah I nak tunjukkan you letak garam tapi jangan banyak. So apa yang buat tengok di sini kita ada plus, play dan 3 titik more. If you add plus, dia akan masuk ke tengah. Okay, which kita tak nak itu. What I want to do is what we call as an effect. So bila klik di sini, okay, jadi effect. Satu cut away, picture in picture, split screen. Okay, so cut away ialah, okay, saya ceritakan emosi ataupun the idea of having cut away. Cut away ialah bila kita menceritakan, okay, yang macam saya cakap tadi, kita menceritakan, tapi scene tu kita tak nak. Kita gantikan scene tu dengan satu lagi. Maknanya kita nak cover scene tu. Kita coverkan scene tu, kita gunakan cut away. So idea dia ialah untuk menceritakan kita tutup scene yang kita bergerak, maknanya bercakap tu mesti dengar. Voice volume mesti dengar. Tapi ditutupkan oleh satu scene taklah kalau kata 2 saat kita tak. Okay, contoh. Just maksudnya dia masuk, tiba-tiba keluar scene tu, keluar masuk balik dalam scene asal. Alright. Picture in picture ialah di mana satu gambar, dalam gambar tu ada gambar kecil lain. Okay, split screen ialah dua gambar kita masuk tengah-tengah, dua gambar bercantum. Okay, setiap ni ada dia punya reasons tersendiri. Cut away lebih kepada untuk menceritakan, mungkin ceritakan satu proses. Okay, cerita proses. Tengah bercerita satu proses, contohnya anak I tengah masak, tadi proses dia tu kita masukkan satu scene cut away yang sambil bercakap, ada scene baru kat atas. Dia overlap dengan satu scene. Alright. Picture in picture sama juga, dia menceritakan mungkin dia pengarahan cerita ni kata okey, dalam cerita ni ada satu cerita. Maknanya dia nak remind ke atau nak buat tunjuk satu adegan ataupun proses lain ke dalam tu mungkin Dan juga split screen ialah sebenarnya split screen orang tunjukkan cause and effect lah. Cause and effect ialah split screen. Okey, saya tunjuk saya ambil di sini, saya nak kata terlalu banyak garam, saya nak menggunakan picture in picture. Nampak? Picture in picture akan overlap di atas. Satu je. Nampak Bila picture in picture, dia punya output macam ni. Tuan-tuan, dalam iMovie, saya suka cakap dengan iMovie ni sebab apa? Saya tak perlu spend a lot of money beli software lain. Ialah Adobe, Fireworks, Adobe, so many lah. Tapi itu bukan isu dia. Isu dia, you beli iPad ataupun beli Apple ecosystem, is there, it's free. You just download je. Dalam iPad, dalam iPhone, dalam Mac, semua ada. Okay, saya nak share, saya nak letakkan gambar ni, macam mana nak buat?
picture. Okay, so kita klik sekali di atas picture. Again, action semua dah ada. Ini ialah standard bila kita klik mana-mana. Kita klik mana-mana video yang ada dalam iMovie. Okay, so bila kita klik ini sebagai active video, kita ada options ni. Kita ada boleh besarkan, kita boleh gerakkan ataupun kita nak dia box macam mana. Saya simple je, saya nak gerakkan. Okay, drag to position, pinch to resize. So kita nak letak kat mana? So saya nak remind lah anak I ni. Jangan banyak. Okay. Alright, cukup. Garam jangan banyak. Okay, mari kita lihat apa dia punya action. Right. Nampak? Okay. Itu garam jangan banyak. Okay. So itu first reminder. Okay, saya gerakkan lagi. Nampak tu? Dia tambah lagi. Dia tambah garam. So saya patah balik. Di sini yang saya rasa kena ingatkan dia. So I masuk pula konsep sama tadi, picture in picture. Now I nak jadikan dia jadikan apa? Agak-agaknya I nak jadikan dia cut away. So apa berlaku? Apa berlaku? Lihat tuan-tuan. Yes. It's a second reminder. Terus satu gambar besar. Nampak efek dia? Gambar kecil sebelah cerita. Satu lagi, satu gambar penuh menutup satu scene tu. Tapi dia bersambung scene tak hilang. Dia sambung terus. Yes. Itu ialah konsep cut away. Alright? Kena warning. Zaman sekarang jaga makan. So itulah salah satu dia. Alright, so saya dah cover. Kita dah masukkan picture in picture, kita dah masukkan cut away, kita dah masukkan apa tadi? Split screen belum lagi. Okay, split screen lagi. Saya takkan sentuh green screen dan blue screen sebab green screen, blue screen akan di cover oleh Dr. Nizamuddin besok. Itu saya selalu kata kepada kawan-kawan, kalau Dr. Nizamuddin nak prepare tunjuk ni, dia patut join. Macam mana dia tunjuk? Memang menarik. Ini orang yang banyak idea ni. Saya pun selalu belajar dengan mereka ni lah. Okay, contohnya, alright, saya rasa dah masa makin pendek kan. So saya akan tunjukkan last sekali di mana I menceritakan, kalau ingat cerita tadi, I kata ada I nak masukkan split screen. Split screen, Cik Nur dengan sebenarnya cakap tu esok petang jumpa. Okay, split screen ialah kita selalu menunjukkan cause and effect. Itu saya punya understanding bila ada split screen. Okay. Right, apa ni? Picture to picture boleh bentuk video? Boleh. Picture to picture boleh bentuk video. Semuanya boleh. So sebab saya suka static supaya it's a warning. Tapi kalau kita nak menceritakan dalam satu tengah buat ni, kita ceritakan satu lagi proses. Boleh masukkan split screen tu. Split screen ataupun cut away. It's okay, no problem. Alright, so saya masukkan satu ni lah kan. Yang ini video. Okay, nampak memang tak jumpa lah. So saya keluar kepada video, saya pergi ke tak jumpa pula. Recently added. Okay, so recently added, saya akan ada beberapa sampel gambar. Saya mencari gambar saya ni. Yes, okay, ini gambar. Alright. So ini ialah sekejap, tengok. Okay, gambar. Tidak. Okay. Saya ada lebih kurang macam GIF Apa saya try video saya masukkan. Cuba saya tengok masukkan. Alright. So kalau ini ialah video. Okay. Ataupun tengok. I cuba cari lagi satu. Tak ada. Ini video. I nak tengok. Recently added. Sekejap ya. Saya nak macam tak ada. Okay, tak apa. Saya guna ni jugalah as a sample so that tuan-tuan boleh nampak So kita nampak di sini. Okay. So ini ialah satu video dan saya juga nak masukkan satu lagi ini. Jadi apa? Okay lah, simple. Saya masukkan ni lah. Saya masukkan ni sebagai cut away. Okay, sorry. So end of it here and then kita ataupun masuk sini ke tengah lah. Okey, sini. Mungkin saya akan masukkan sebagai salah. Ingat kalau salah tu tak apa, boleh delete. Delete je. Okey. Saya cuba addkan sebagai cut away.
Tak boleh. Oh, sorry. Cutaway mesti antara tengah Cutaway. Okey. Okey, sekejap. Saya cuba tengok ada tak video atau gambar. Sepatutnya gambar ni. Bila ada gambar sedap sikit. Sorry. Kita tidak. Saya pergi ke media balik. Saya kena cari balik lah sebenarnya. Tak menjumpa pula. Okey, dia memang tak nak tunjuk. Saya sediakan satu gambar di mana saya dah clearkan empat-empat ni, and then bila gambar ni saya buatkan sebagai cutaway. Saya buatkan sebagai cutaway. The reason saya buat cutaway cutaway saya buat sebagai split screen. The reason saya buat split screen ialah menunjukkan ini empat-empat bahan yang ada sekarang ni, empat-empat bahan, and then bila dia keluar split screen ditunjukkan ini yang berlaku, gambar ini. Gambar ini yang berlaku. So maknanya 5 item yang kita gunakan sebagai bahan-bahan, output dia menjadi omelette. Contoh ni very simple omelette, tak ada bawang, tak ada apa. Contoh kan. So kita dah tunjuk. Nanti I share balik video tadi, menunjukkan itulah dia ialah split screen. So bila kita pakai split screen macam saya cakap tadi, the emotion is to show cause and effect. That is one way of putting it in a way lah. Okay. Next, kita dah ada semua benda ni. Alamak, tak best lah tak ada lagu. Okay, tak ada lagu kan, tak ada video clip apa kan. Okay, so apa kita buat? Kita pergi ke belakang sekali. Saya simple je. So bila kita nak buat add soundtrack, kita boleh masukkan soundtrack di sini. Tekan audio. Okay, tekan audio. Dan saya ada saya punya my own music lah. So saya bila buat my own music pula. Saya ada soundtrack. Tak nak lah, tak ada soundtrack. Kita ada ni, patut ada satu file. Sound file. Yes, okay. So dalam sound file, dalam yang music, saya simpan dalam file lah. Okay. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat bila buat GarageBand, kita export as song kan. Okay. Saya selalu ingatkan kepada rakan-rakan, bila buat export song, simpanlah di dalam satu folder supaya jangan bercamuk. So saya simpan satu folder lah. So saya namakan saya buat very simple sound so that tak ada banyak tak hingat sikit lah. Orang putih kata hingat kan. Okay. Orang putih, orang Melayu kata hingat, orang utara kata hingat. Ni simple-simple je. I nak ada simple feeling saja. So masukkan, saya namakan delima. So I dah masukkan sebagai sound. Alright. So bila kita klik kat sound, okay, kalau tengok di sini kalau kita klik kat sound, okay, so bila saya klik kat sound, saya tekan action, dia ada tulis sini split background duplicate. Duplicate very simple. Duplicate ialah, okay, contoh duration sound saya 1 minit saja, tapi video saya ada 10 minit. So saya boleh duplicate. Keep on duplicate sebab itu ialah background sound. Okay, satu. Yang kedua, saya jadikan dia, saya klik sebagai background. Okay, saya klik dia sebagai background. Kenapa saya namakan dia background? Simple. Sebab apa? Bila kita play dalam background, tengok okay, lagu dia semua sama. Mendatar saja. Yes. Betul. Okay, sedar bila sampai tak ada bercakap, dia akan bunyi lebih kuat sikit lah. Tapi bila ada voice ataupun video kita ada voice, automatically background tu akan reduce, menjadikan video tu dengar lagi clear. Okay, dengar. Selamat pagi. Okay, nampak? Volume tu automatically down. Nampak tak? Hebatnya software ni, dia automatically down kan volume kita. Satu lagi, kalau kita nak sebutkan, okay, contohlah dekat sini lah, saya tambah satu scene lah. Okay, di sini satu scene. Just to be fair, so that semua nampak Okay, nampak di sini. Saya rasa saya perlukan masukkan satu voice. Okay, contoh. Okay, right. So di sini saya rasa saya nak tambah satu voice. Okay, apa boleh buat? Nampak di sini tuan-tuan? Ada logo kamera dan ada logo mikrofon kan? So ini ialah voice over. Kita boleh voice over di dalam video mana-mana. Okay, ya, saya cuba. So saya tekan voice. Okay, nampak dia kata hello.
Alamak, dah nak start hang. Maybe sebab saya sharing kot. Kalau tak sharing dia okay. Alright. Okay, tak boleh. Kita try lagi. Hello. Oh, tak boleh. Alright, so apa tak boleh? Tak boleh, saya cuba. Kalau tuan-tuan pun boleh carry on kan. Tengok di sini, bila kita klik mikrofon, kita tekan record. Okay, alright. Okay, ini dah. Jangan banyak garam. Okay, nampak. So, kita boleh review. Tapi sikit lagi dah. Tak dengar dah. Retake. Jangan banyak garam. Terdengar sekali? Review. Tapi sikit lagi dah. Oh, tak dengar. Kalau ikutkan, itulah dia teknologi. Dia dah mula sebab sikit dah ni. Okay, so bila kita masukkan recording saya, okay, saya tekan accept. Kalau tuan-tuan dengar tadi, macam mana saya voice over, saya masukkan video contoh bahan-bahan kandungan, saya voice over. Di situ kita boleh voice over, kita boleh baiki apa ayat kita nak buat lah. Itu salah satu cara untuk buat voice over di dalam iMovie. So jangan risau kalau video kita tu ada kesalahan, kita boleh reducekan volume ataupun kita boleh tutup dengan scene lain ataupun kita boleh voice over lain. Tapi selalunya voice over lain tak cantik lah, melainkan kita ada satu scene baru ini kita voice over untuk menceritakan. Alright, itu ialah dari segi voice over. Alright. Okay. So tuan-tuan dan puan, sekarang dah jam hampir 10.30. Dah nak habis dah ni. So kita dah minit dah Tarif. kita dah. Okay. Yes. So last kali saya rasa kena share juga. Okay, contohnya dalam scene ni kita nak bagi satu impact lain sebab asyik video sama saja kan, ataupun kita nak masukkan animation lain pula kan. So kita juga boleh tukar filter. Zaman sekarang ni kan betul lah, it's an in thing lah, ada filter also give you an impact of emotion. So kalau kata gambar gelap sebam-sebam sikit tu nampak dia sedih, nampak bercahaya-cahaya tu nampak dia gembira, kalau nampak black and white tu nampak macam it's like in a trance, okay, macam apa. Okay, kalau kita buat colourful macam komik, itu lebih kepada untuk funny things lah, macam lebih short sikit lah kan. Okay, yes, so untuk any scene ataupun any gambar kita pun boleh tukar filter. So tengok di bawah kita ada action, title, kita ada filter, nampak? So tuan-tuan boleh tukar filter ni. Nak nampak dua tone, nampak So ini kita boleh bermain-main dan juga boleh mencuba. Saya suka macam ni. So nampak rustic sikit, nampak comical sikit, nampak macam nampak nice lah. Adalah emosinya. Okay. So itu kalau dah okay, kita terima. Okay, fine. So inilah kalau start dari sini, okay, terus comical sikit. Nampak example dia. Oh, ini pun kita nak jadikan dia filter kan. Tekan balik, you ambil juga almost the same. Ataupun vintage sikit, dua tone, tak best lah. Lagi tak shock, tak nampak menarik. Masih lagi comic code. Yes, it can be like that. Okay, kita boleh terima. There you go. So semuanya dalam komik. Okay, sebelum saya lupa, masa dah nak habis, saya nak campur sikit lagi. Actually, kalau kat di sini pun kita boleh tambahkan subtitle. Kita boleh tambahkan subtitle. Minta maaf puan-puan, maknanya kalau you all tengok malam ni macam-macam campur. Tapi it's okay. At least tahu ini ada function dalam masing-masing. Okay, so saya nak masukkan subtitle di sini. Kita boleh pilih di bawah. Okay, pergi ke titles. There you go. So titles diberi pelbagai cara dan pelbagai font. Okay, kalau nak buat pop-up, okay, kita ambil pop-up lah sini. Nak cakap pop kat depan ni. So double click ataupun tap sekali, edit, tukarlah. Okay, hello, memang tak ada kena-mengena lah. Okay, di sini kita kata okay, get ready. Contoh kita buat okay, get ready. Tak jadi. Okay, get ready. Nampak? Okay, itu subtitle kita. Enter. Alright, so dah dapat. Now, kita juga boleh gerakkan di mana subtitle tu. So, klik sekali kat subtitle ataupun titles lah. Okay, letak di bawah. Ataupun nak nampak clear di atas. Tak nak ni, nak warna lain pula. So, kalau nak warna lain, nampak di sini di bawah ni ada font. Okay, boleh besar, huruf besar, kecil.
Dan juga di sini boleh pilih color. So saya pun pilih color lah, nak bagi background clear sikit, kita ambil nombor 1, 2, 3, 4 over here. Okay. That's too dark. Okay, dah cantik. Okay, itulah contoh. Get ready. So kita try sekali. There you go. Apa? So itulah titles. And tuan-tuan perempuan boleh explore nak letak title kat mana, dan atas bawah view and so on. Alright, so untuk akhir kalam penutup saja. Saya pun tak nak ambil masa tuan-tuan lama. Kita dah selesai. Contohlah ini ialah raw file kita yang kita nak jadikannya sebagai export movie. Apa kita buat? Just klik done saja di atas. Okay, so itu ialah movie. So ini ialah project. Ini ialah file project. So file project, tuan-tuan boleh buka, tekan edit, buka semula, buat lagi, buat semula, edit lagi dan done. Tapi rasa-rasa dah puas hati sangat, dah memang rasa yakin saya nak buat dah ni, cukuplah, tak larat dah. Pilihlah, kata ni kita nak export kepada movie. Okay, so apa kita boleh buat? Di sini di bawah ni ada play, ada delete dan ada button share. Okay, klik button share. Alright, klik button share dan kita boleh save video. So once kita klik save video, dia akan render lah video kita. Tapi satu benda yang saya nak share, sebab saya tukar iOS baru ni kan, bila iOS baru ni, and rasa macam dia pun dah updatekan movie ni. Sebelum ni, saya rasa kita boleh pilih dia punya size. Sekarang ni macam terus render, dia terus render saja. I have no idea. Most probably because mungkin saya terlepas pandang kot. Sebab before this saya rasa saya okay. Kita memang kita boleh pilih nak size berapa and so on. Okay. So lihatlah apa movie kita yang dah berlaku. Inilah movie Caca Marba. Orang kata apa? It's a starting point. It's a starting point. Don't worry. We are the director of our own film. We know what the students want. We know what we want. Start explore, and kita pun startlah nak share ataupun nak add in or buat benda-benda baru. Okay, so ini yang movie terbaru kita buat tadi lah. Lagu saya tadi kan. Selamat pagi. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana nak masak masakan breakfast paling simple begini. Hari ni kita akan masak omelette. My version lah. Okay. Yang paling penting kita gunakan adalah 2 telur. Tapi boleh buat banyak lagi. Cuma sekarang ni saya akan tunjuk macam mana nak masak dengan 2 telur ni. Kedua, kita perlukan cheese. Tak kisah apa-apa, tapi saya pilih cheese kepingan. Penyedap rasa, garam dan paling antara yang penting sekali pepper. Okay, nampak? Ada. Okay. Saya cepatkan sikit. Mana tahu nampak yang screen tu. Okay. Oh, potong. Yes, okay. Patutnya dia split tadi. Tapi dia tak split. Itu antara benda yang kita boleh buat. Kita boleh baiki dan kita boleh edit semula. So saya rasa dah 10.30. Saya rasa itu saja serba sedikit sharing saya. Saya lebih suka kalau dapat lagi banyak masa saya nak share bagaimana kita buat dengan cantik, lebih banyak impactful. Tapi sebenarnya kan bila sebut impactful, bagaimana nak tu, tuan-tuan dah tengok dah sampel-sampel yang daripada animasi saja, animasi campur dengan manusia. Itu yang saya buatkan sikit-sikit. Okay, kita dah nampak dah idea, okay, apa kita nak buat. Yang itu yang penting. Maknanya first step kita dah ready. Okay, untuk esok, saya rasa Dr. Nizamuddin dah ready untuk tunjukkan green screen. Green screen di dalam iMovie. Let me tell you something. Dulu bila nak sebut green screen, itu semua standard studio luar saja yang memang ada screen besar, hijau, kena buat macam-macam kan. Sekarang tak perlu. Cukup dengan device yang ada depan anda, kita boleh explore. Okay. So saya serahkan semula kepada, kejap. Saya serahkan semula kepada, sit dulu. Mana saya ni? Okay. Saya serahkan balik kepada moderator Dr. Harwati. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan, saya buka lah. Siapa nak bertanya soalan? Okey, terima kasih Dr. Arif. Untuk setakat ini ada beberapa soalan tadi, tetapi di antaranya telah dijawab oleh Dr. Arif lah. Dan saya rasa ada sedikit perkongsian daripada rakan-rakan peserta kelas sini yang kata baru tahu
cut away tu untuk apa? Tak pernah explore. Okay. So setakat ni tak ada soalan di chat box. Kebanyakannya telah dijawab oleh Dr. Arif. Jadi mungkin kita buka untuk 1 minit atau 1 soalan daripada rakan-rakan peserta kalau ada yang nak bertanya. Silakan. So maksudnya Dr. Arif, kita tak perlulah nak ada apa tu orang kata studio yang glamorous, macam nak kena tunggu set up studio besar nak buat kan. So anything can be done using iPad kan? Kalau ikutkan jawapan ni yes. Very simple answer is yes. Yes, great. So setakat ni saya rasa memang tak ada soalan. Mungkin atas perkongsian Dr. Arif yang sangat clear. Ada yang kata Alhamdulillah, thank you for sharing, semakin clear. Okay, saya rasa masing-masing sebenarnya bukan tak tertanya sebab tak sabar nak explore. Itu yang kita assume daripada rakan-rakan peserta, ditambah pula lagi untuk sesi kita esok. Jadi saya mohon untuk share screen sedikit, boleh untuk hari ini? Sekiranya tak ada persoalan, don't worry. Sekiranya ada, teruskan bersama kita. Jadi boleh je tanya soalan kalau rasa macam hari ni tak boleh nak tanya lagi, jadi dah buat malam ni, esok nak tanya, boleh, ramai je tim kita akan tolong jawabkan. Jadi Dr. Helmi, boleh saya dapatkan skrin seterusnya? Alright, terima kasih Dr. Helmi. Terpaksa Dr. Helmi bantu sebab internet saya very poor. Okay. So, ada yang tanya, sebenarnya ada tanya, apa beza kita pakai apa tu clips kan? Sebenarnya ada clips kan? Betul. Ada yang tanya. Clips dengan iMovie ni. Jawapan dia, kalau clips tu saya selalu this is my understanding lah kan. So bila clips ni dia on the go. So maknanya ini nak buat benda yang instant, simple, cheeky, memang clips. Tapi kalau kata nak memang ada put some effort there you go. Dr. Nizam dah kata dah. Betul. Yes. So yes, clips semua dia tak sama. Yes. Tapi dia punya feeling dekat iMovie ni, you ada full capacity untuk apa, editing voice, editing the video. Tak payah nak install software yang complicated kan. Senang guna iMovie saja. Okey, di sini saya kongsikan pautan kehadiran guru KPM buat rakan-rakan peserta daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Anda boleh ambil a few second untuk scan the QR code. Okey, dan saya juga akan sharekan link kepada pautan ini di dalam chat. Ya. Okey, dan seterusnya ini adalah pautan kehadiran maklum balas untuk rakan-rakan peserta selain daripada guru. Boleh scan QR code ini ataupun pergi kepada link tersebut bit.ly/delima-APL. Saya akan kongsikan juga sebentar lagi link tersebut untuk rakan-rakan peserta yang bukan guru, sama-sama share lah maklum balas untuk penambahbaikan kita. Okey, seterusnya apa yang kita akan ada selepas ini, jadi setelah sesi yang ke-6 ni, kita ingin maklumkan kepada rakan-rakan peserta, terutamanya guru KPM lah yang telah menghadiri, boleh pergi kepada website Delima dan cuba menjawab soalan kuis. Tetapi soalan-soalan ini akan dimuat naik selepas selesai semua webinar lah. Dan apabila para peserta rakan guru berjaya menjawab soalan-soalan tersebut, soalan kuis tersebut, maka badges akan diberikan lah. So you'll be collecting badges daripada website Delima. Di mana ini adalah merupakan kolaborasi Apple Learning Community dan Delima lah. Okey, seterusnya ini yang diwar-warkan dah bocor tadi. Lubang dah bocor. Dr. Arif dah cakap mention banyak kali. I think Dr. Nizam pun ada kat sini. Dr. Nizam ada nak bagi sepatah dua kata daripada penaja, cik? Hello, boleh dengar suara saya? Boleh. Loud and clear. Assalamualaikum semua. So, Waalaikumsalam. Nanti je lah jumpa saya esok petang bukan malam, petang. Ya, terima kasih atas peringatan tersebut. Petang saja. Ya, terima kasih di atas peringatan tersebut. Kita pun semua terlepas pandang ya. Tapi memang esok Dr. Nizam request sesi Dr. Nizam nak buat petang, iaitu pada jam 2.30 petang hingga 4 petang ya. Dr. Nizam ada nak pesan apa-apa ke? Check update keynote ke, ada green screen ke, tak ada? Just pastikan ada iMovie saja. Ada iMovie ya? Yep. Alright, dan jumpa peserta esok Dr. Nizam. Okey, itu pesanan daripada Dr. Nizam. Jumpa Dr. Nizam esok untuk sesi seterusnya, pembikinan filem bagi pengajar imersif Delima dengan kesan
khas green screen. 1 Disember jam 2.30 petang hingga 4 petang ya. Rakan-rakan peserta jangan terlepas ya, petang bukan malam. Khas untuk Dr. Nizam saja, kerana apa? Mungkin dia nak menggunakan pelbagai green esok, sebab tu dia nak petang. Tak apa. Kita tunggu apa yang Dr. Nizam akan offer kita esok. So dengan itu berakhirlah sesi kita pada malam ini.